Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Akbar Ghazali dalam Buletin MBI edisi ke-23. Terima kasih kerana menonton Buletin MBI. Kita ikuti paparan utama edisi kali ini. Kerajaan negeri saran penganjuran program seni dan budaya dipertingkatkan. Kin Long Valley tarikan baharu di Tasik Cermin. Lebih 11 juta ringgit diperuntukkan bagi pembinaan projek sambungan jalan utama Meru Raya Klebang. Kerajaan Negeri Perak menyarankan supaya penganjuran program seni budaya dapat dipertingkatkan. Esko Pelancongan Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Negeri, Loh Ziyi berkata, kewujudan program seumpama itu sekaligus melonjakkan pusat bandaraya ini sebagai salah satu destinasi pelancongan domestik terunggul di Malaysia. Mengambil contoh pengajuran program Pesta Budaya Nusantara at Ipoh, inisiatif Majlis Bandaraya Ipoh MBI, beliau berkata acara tersebut secara tidak langsung telah mempromosikan Ipoh di mata masyarakat selaras dengan pengajuran Tahun Melawat Ipoh 2023. Pesta Kebudayaan Nusantara at Ipoh ini secara dasarnya merupakan platform kepada para penggiat seni kebudayaan untuk berinteraksi secara sihat dan memaparkan kreativiti masing-masing. Pesta Budaya Nusantara at Ipoh secara tidak langsung dapat mempromosikan bandaraya Ipoh di mata masyarakat selaras dengan penganjuran Tahun Melawat Ipoh 2023. Beliau berkata demikian ketika berucap melancarkan Pesta Budaya Nusantara at Ipoh di Stadium Indra Mulia. Hadir sama pada program itu, Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Program yang berlangsung selama 5 hari sehingga 13 Disember itu menyajikan pelbagai aktiviti menarik, antaranya pesta makanan, persembahan kebudayaan dan pameran. Kawasan Geotapak Tasik Cermin di Gunung Rapat Ipoh mempunyai satu lagi tarikan baharu apabila sebuah kafe dan taman dibangunkan di kawasan berkenaan. Dikenali sebagai Kin Long Valley, ia merupakan sebuah kafe milik syarikat Changjiang International Sedang Berhad. Pengusahanya Fong Chua Mun berkata, keunikan dan persekitaran kawasan tersebut telah menarik pihaknya untuk mewujudkan sebuah tarikan baru di kawasan eko pelancongan itu. Happy lah, gembira tempat ini tempat boleh buat sebuah kafe lah. Dekat ini environment yang banyak special. Kerana as I know when I small young time itu Batu Kapur merupakan satu mineral yang penting dekat Ipoh punya. So I'm proud I can buka one cafe dekat ini Batu Kapur punya tempat. I hope that pelancong-pelancong, turis-turis dari luar negara, negeri pun, dia orang bila menikmati makanan, minuman atau kopi di white coffee di cafe sini, dia pun boleh nampak sini punya environment Batu Kapur macam mana rasanya, dan I rasa ini ialah satu pemandangan yang amat menarik punya tempat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis perasmian pembukaan Kin Long Valley yang disempurnakan oleh Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Sementara itu, Datuk Rumaizi memaklumkan pihak Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah meluluskan cadangan pembangunan kafe tersebut melibatkan sebahagian tanah seluas kira-kira 1.9 ekar. Saya nak maklumkan di sini, MBI telah meluluskan cadangan bangunan sebahagian daripada kurang-kurang 1.9 ekar. Jadi untuk makluman, MBI dekat sini ada lebih kurang 66 atau 67 ekar. 65 ekar ni kita dah pajak pada Maju Perak. Jadi bila kita buat pengukuran semula, lebih kurang 1.9 ekar tu ada lebihan. Jadi kebetulan 1.9 ekar ni kita pajakkan pula kepada sahabat selamanya. Dan dalam masa sama kita juga usahakan untuk pajak sahabat selamanya pajak nada 2.5 ekar daripada syarikat bekas kuari sebelum. Jadi total bangunan dia lebih kurang 4.4 ekar. 4.5 ekar.
Lebih 11 juta ringgit diperuntukkan bagi pembinaan projek sambungan Jalan Utama Meru Raya Klebang yang dilaksanakan Majlis Bandar Ipoh MBI. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, daripada jumlah tersebut, sebanyak 4.2 juta ringgit disalurkan bagi tujuan pengambilan tanah, manakala selebihnya ditanggung pemaju perumahan. Menurut beliau, pembangunan yang melibatkan dua fasa itu dilaksanakan secara perkongsian bijak antara MBI dan beberapa buah syarikat pemaju perumahan. Jadi ini kerja ni merupakan smart partnership juga antara Majlis Bandar Ipoh dengan pemaju, antara beberapa pemaju perumahan, Ain Banner, Ida Pro, Satin Tiara, Saintech dan Total Investment. Ini semua PFI dan kerajaan negeri menanggung kos pengambilan balik sebanyak 4.2 juta. Maknanya kalau nak dikirakan, kos nak buat jambatan ni je dah melampaui 4.2. Kos mana berapa? Kos semua dalam 5.7 Lima- untuk jambatan dan jalan. Jambatan dan jalan 5.7. Jadi dalam kes ni, jambatan dan jalan tu 5.7 juta semua kita buat secara PFI. So, yang kerajaan negeri akan ambil 4.2 juta untuk pengambilan balik tanah saja. Ya. Jadi, maknanya kita jimat lebih daripada separuh kos bangunan ni. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau projek sambungan Jalan Utama Meru Raya Klebang di Ipoh yang turut disertai Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan MBI Rizauddin Muhammad Razi. Dalam perkembangan lain, pembangunan kawasan Meru Raya Klebang dijangka rancak apabila projek penyambungan Jalan Meru Raya Klebang siap pada tahun depan. Ia apabila dianggarkan lebih 1,000 buah rumah dan lot komersial akan dibangunkan pihak pemaju di sekitar kawasan berkenaan. Datuk Rumaizi berkata demikian pada sidang media selepas meninjau projek sambungan Jalan Utama Meru Raya Klebang di Ipoh. Okey, dalam tempoh 5 tahun lagi, bila jalan ni siap, kita jangkakan 1,700 rumah akan kita bangunkan untuk keliling kiri kanan tapak ni. Dan kebanyakannya tanah ni adalah tanah milik lah, yang dimiliki oleh pemaju perumahan. Dan kalau boleh lepas ni kita nak bincang juga dengan pemaju perumahan untuk kita buat rumah mampu milik dekat area ni. Ya, itu harapan kita lah. Memang kita ada syarat dah kan untuk pemaju pemilik, sebab kita tahu kawasan ni kawasan berkembang maju, kawasan Klebang, Meru. Dan kita pun tahu permintaan untuk orang nak rumah di area ni ramai. Dan harap-harap lepas ni ada ramai lah kita boleh buat rumah milik untuk rakyat kita. Antara manfaat lain menerusi projek tersebut adalah dapat memendekkan masa perjalanan pengguna jalan raya daripada Meru ke Klebang selain mengurangkan masalah kesesakan. Pelantikan ahli majlis baharu bagi pihak berkuasa tempatan PBT Majlis Bandar Ipoh MBI dijangka akan dilakukan seawal tahun depan. Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata, keputusan untuk melantik ahli majlis diputuskan sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Bagaimanapun, beliau berharap perkara itu diselesaikan segera bagi memberi ruang untuk kerja dan khidmat kepada rakyat dapat dilaksanakan. Datuk Rumaizi terdahulu mempengerusikan mesyuarat penuh majlis bulan November di Dewan Mesyuarat MBI di Ipoh. Menurut rekod, sebelum ini terdapat 24 orang ahli majlis MBI yang terdiri daripada 5 parti PAS, 7 mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu dan 12 daripada Barisan Nasional BN. Seramai 1,500 orang hadir memeriahkan acara bulanan Ipoh Car Free Day ICFD. Program yang memasuki siri ke-56 itu menampilkan tema Hari Kanak-Kanak Sedunia yang disambut pada 20 November setiap tahun. Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin berkata, penganjuran program ICFD edisi kali ini telah menjadi inspirasi untuk menyokong, mempromosi dan meraihkan hak kanak-kanak sebagai generasi baharu yang menjadi aset kepada negara. Pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih pada semua yang hadir atas sokongan kita. Pada hari ini kita menjayakan program Car Free Day Bandar Ipoh siri ke-7 tahun 2022 ataupun siri ke-56. Untuk makluman, bulan Oktober kita tak dapat adakan kerana kita berdepan dengan pilihan raya lah. Persiapan pilihan raya, banyakkan staf kita ni terlibat sebagai petugas-petugas pilihan raya lah. So kita sambung semula pada 27 hari bulan November ini. Last kita buat pada 30 September yang lalu lah. So hari ini kita buat masih lagi mematuhi SOP COVID-19. Dan juga kita juga hari ini juga kita bersambut sama dengan Hari Kanak-Kanak Sedunia. Jadi kita ada program kanak-kanak banyak sekali lah. Dan alhamdulillah hari ini pun walaupun cuaca pun elok,
dan juga sambutan pun menggalakkan. Saya dimaklumkan lebih kurang 1,500 orang yang hadir. Masuk pagi tadi kita ada buat larian. Ya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas acara pelepasan Ipoh Jom Malaysia Fun Run 5 km sempena ICFD di Ipoh. Pelbagai acara menarik turut diadakan, antaranya permainan pintar-pintas, persembahan kumpulan taekwondo kanak-kanak dan pameran. Baiklah saudara, laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-23. Sehingga berjumpa lagi pada edisi yang akan datang. Dan jangan lupa subscribe dan like YouTube Radio TV Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam hormat.